Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nadia Hanum binti Amiruddin. Saya Wan Nabila binti Wan Muhammad Yazi, matrik number A19A0976. Hari ini saya akan membentangkan topik 4 iaitu perception. Apa itu perception ataupun persepsi? Persepsi adalah proses 3 peringkat yang digunakan untuk memberi makna kepada rangsangan yang diterima melalui 5 deria. Persepsi pengguna sangat berbeza antara satu sama lain mengenai produk yang baru berada di pasaran. Persepsi memerlukan masa untuk berlaku. Demikian proses persepsi, pendedahan, perhatian dan juga tafsiran. Pendedahan adalah apabila seseorang individu bertemu dengan rangsangan. Jadi, sebagai contoh, saya merupakan seorang ejen NZ Crunchies di mana saya memberi pendedahan kepada individu A mengenai produk NZ Crunchies. Jadi, individu A telah menerima rangsangan daripada pendedahan yang telah saya berikan. Perhatian adalah apabila otak kita memproses rangsangan yang diterima. Contohnya, individu yang saya memberi penerangan sebentar tadi, otaknya memproses segala pendedahan yang telah saya berikan. Tafsiran. Okey, tafsiran pula adalah tindak balas yang diterima melalui penerangan yang diberikan. Contohnya, individu yang menerima penerangan mengenai NZ Crunchies tadi sama ada membuat tindak balas sama ada terus membeli NZ Crunchies ataupun membuat penilaian dahulu. Raw input ataupun bahan mentah. Penglihatan menggunakan mata, suara menggunakan telinga, hidung menggunakan hidung, rasa menggunakan mulut dan sentuhan menggunakan kulit. Jadi, bahan mentah ini akan pergi kepada pendedahan, perhatian, tafsiran kepada pengguna. Ini adalah persepsi dan sumber input deria. Sistem deria. Sistem deria manusia adalah sumber input mentah yang diterima dan diproses oleh otak manusia. Rangsangan sering membangkitkan lebih daripada satu rasa pada masa yang sama. Contoh lagi, NZ Crunchies telah diperkenalkan di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi, semua pelajar Universiti Malaysia Kelantan terdedah dengan penjelasan yang saya berikan sebagai ejen di Universiti Malaysia Kelantan. Mereka akan menggunakan mata mereka untuk melihat segala sampel yang telah saya sediakan. Mereka juga akan menggunakan telinga untuk mendengar penjelasan dan pendedahan yang saya berikan. Mereka juga akan menggunakan hidung mereka untuk membau ke-6 flavor yang saya sediakan sebagai sampel. Mereka juga menggunakan mulut mereka untuk merasa ke-6 flavor sampel yang telah disediakan dan juga mereka menggunakan tangan mereka untuk menyentuh bentuk fizikal NZ Crunchies. Jadi, bukan setakat hanya menyentuh NZ Crunchies, mereka juga boleh merasa, memegang tekstur NZ Crunchies dengan tangan mereka sendiri. Jadi, semua rangsangan ini telah disatukan dan berlaku pada masa yang sama. Hal ini dicampurkan lagi dengan faktor lain bagi mewujudkan persepsi di kalangan pelajar ataupun penuntut Universiti Malaysia Kelantan. Jadi, mereka akan melahirkan persepsi yang berbeza sama ada mereka menyukainya, mereka gembira merasai produk sampling yang telah disediakan, mereka berpuas hati dengan setiap penjelasan yang telah diberikan dan mereka berasa puas hati ataupun mereka mungkin akan berasa di sebaliknya. Ambang deria harus diberi penekanan kerana
ambang deria mempunyai sifat mutlak dan juga berbeza. Pendedahan berlaku apabila rangsangan dapat dirasakan melalui salah satu daripada 5 akal. Sebagai contoh, NZ Crunchies. Saya memberi pendedahan mengenai NZ Crunchies. Pelanggan melihat produk sampel yang telah dipamerkan. Pelanggan menghidu, membau ke-6 flavor NZ Crunchies yang dipamerkan. Individu ataupun pelanggan merasa produk sampling NZ Crunchies yang telah disediakan, dan juga pelanggan merasa memegang secara fizikal produk NZ Crunchies yang telah disediakan. Jadi, kita dapat rangkumkan bahawa mereka terdedah dengan penjelasan, pendengaran, penglihatan, hidu, merasa dan juga memegang produk yang telah disediakan. Pendedahan selektif. Pendedahan selektif adalah kawalan yang dimiliki pengguna terhadap apa yang dia mahu lihat, bau, rasa, dengar dan sentuh. Produk selektif berlaku kerana terlalu banyak produk di pasaran dan mereka mempunyai masa yang singkat untuk memperhatikan kesemuanya. Hasilnya, otak manusia mencipta saringan yang membantu mengenal pasti produk yang penting bagi mereka. Kenyataan yang bertambah. Augmented reality. Kenyataan yang bertambah adalah penerapan lapisan maklumat digital dibuat menggunakan komputer di atas lapisan fizikal seperti gambar. Ia meningkatkan pengalaman dalam menonton dan mengubah persepsi realiti, namun apa yang nyata dan tidak nyata menjadi lebih sukar untuk dibezakan kerana komputer yang mencipta animasi, number dan perkataan telah ditenun menjadi objek sebenar dan yang asli untuk membentuk satu objek. Persepsi bawah sedar, subliminal perception. Persepsi bawah sedar ini berbeza dengan ambang deria. Subliminal perception adalah satu kaedah yang tidak menarik perhatian pengguna kerana kaedah ini menggunakan satu kaedah sahaja, sama ada mendengar ataupun melihat. Jadi, sebagai contoh, saya sebagai ejen hanya memberi pendedahan secara verbal dan tidak menggunakan apa-apa contoh fizikal, di mana hanya menggunakan banner semata-mata dan menganggap bahawa pengguna memahami apa yang ingin saya sampaikan, di mana kaedah yang digunakan adalah sangat tidak efektif dan tidak menarik minat para pengguna. Perhatian fokus dan bukan fokus. Apabila perhatian kita tertumpu kepada subjek, itu disebut sebagai perhatian fokus. Namun, walaupun perhatian kita tertumpu kepada subjek, kita masih dapat melihat perkara-perkara di sudut mata kita. Ini adalah perhatian bukan fokus. Penyelidikan menunjukkan bahawa otak manusia memproses maklumat yang tidak fokus, tetapi biasanya ini adalah proses yang tidak sedar. Yang bermaksud, pelanggan tidak menyedari bahawa ini berlaku. Nama yang diberikan kepada semua pemprosesan bukan fokus dan tidak sedar adalah pemprosesan pra-perhatian. Seterusnya, kita akan beralih kepada multitasking ataupun pelbagai tugas. Pelbagai tugas adalah melakukan pelbagai tugas dalam masa yang sama. Sebagai contoh, saya merupakan ejen NZ Crunchies. Saya juga menguruskan promosi di pelbagai platform media sosial. Saya yang menguruskan penghantaran NZ Crunchies kepada pelanggan. Saya juga menguruskan dari segi packaging, dari segi pembuatan dan juga dari segi promosi. Jadi, saya merupakan multitasking person. Penerapan teori persepsi dalam pemasaran. Bahagian ini mengkaji penerapan teori berdasarkan model EAI, iaitu pendedahan, perhatian dan tafsiran.